Ke Oman, dia pergi dakwah sana. Ketua pemimpin dia, ketua negara Oman tu, Oman lah, ni lah Oman. Oman masuk Islam, dan rakyat-rakyat dia tu masuk Islam. Ni Ammar bin al-As, kerja dia lah. Begitulah sepanjang hayat dia berjual. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, orang murtad, dia pergi dakwah, masuk Islam semula. Ni Ammar bin al-As. Sampai bila-bila pun Ammar bin al-As ni kan, orang tak akan lupa. Sebab apa? Mesir lah ni tu Islam, dia lah bawa Islam ke Mesir. Mula-mula Islam sampai ke benua, dalam bentuk perang. Hak Habsyah tu tak kira tu. Kalau hak lain, hak mula-mula sekali ni, Ammar bin al-As bawa Islam ke Mesir. Sampai bila-bila orang Mesir akan terhutang budi kepada dia. Ni Ammar bin al-As. Seorang yang hebat lah, ahli politik yang hebat, dan pejuang Islam yang handal. Ammar bin al-As. Dia ni banyak juga benda-benda peliknya. Tuhan beri berkat. Walaupun dulu musuh Islam, tapi kemudian banyak benda-benda yang pelik berlaku kepada dia. Umpamanya jalan atas air, naik kuda seberai sungai tu tak tergelam. Antara benda yang pelik Ammar bin al-As itu Tuhan beri lah berkat, Tuhan beri keramat ke dia. Lepas tu dia ni pemimpin besar dalam sejarah Islam ni, sehingga kita tengok dalam sejarah kan, puak-puak Khawarij nak bunuh pemimpin Islam 3 orang pada masa Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali tu nak bunuh 3 orang. Sayyidina Ali, Muawiyah, Ammar bin al-As. Tu dia rancang di tempat masing-masing bunuh pada pagi yang sama, nak bunuh. Memang dia buat kerja lah. Sayyidina Ali kena, mati. Sayyidina Muawiyah kena juga, tapi kena di hujung ni, sulbi ni, kena di sini, teruklah, beracun, tapi dia tak mati. Masa duduk semaya subuh, pergi nak semaya subuh. Sayyidina Ali pun masa sama. Lepas tu doktor kata, kalau nak hidup tak boleh, kena potong orak-orak tertentu, dan kalau potong hak ni, kamu tak akan dapat dah ada. Tak akan dapat ada. Tak apalah, potong. Tapi dia hidup lagi, Muawiyah hidup lagi. Lepas pada itulah mula semaya tu imam duduk dalam sangkar. Duduk dalam sangkar dalam sejarah Islam. Dia buat sangkar gitu. Sebab apa? Banyak Sayyidina Umar tengah duduk semaya juga ketika kan. Jadi Muawiyah duduk semaya dalam tu, makmum ikut luar. Sebab apa? Takut-takut orang bertindak nak bunuh pula ke. Ini menunjukkan ulama-ulama terima daripada dulu, menunjukkan tak apa buat lagu tu. Jika keadaan tidak terkawal, tak apa buat lagu tu, sah sembahyang. Walaupun tu imam duduk dalam sangkar gitu, besi ya, besi. Dengan koci semua. Tu cerita dia. Dan Ammar bin al-As tak kena. Pasal apa? Dia uzur pagi tu tak pergi sembahyang subuh. Dia pemimpin-pemimpin Islam masa tu sembahyang jemaah ni, dia jadi tu imam. Sayyidina Ali di masjid, dia jadi tu imam. Muawiyah di masjid, dia jadi tu imam. Tempat dia. Ammar bin al-As pun gitu juga, tapi kena orang lain, mati orang tu. Orang maksud dia, tapi dia selamat. Dia selamat. Ammar bin al-As ini dalam sejarah saja nak sebutlah, sebagai peringatan. Teruk benar orang sebut dia ni, penipu besar kata dah, ahli politik yang licik. Dia pedaya Abu Musa al-Asy'ari kan. Abu Musa al-Asy'ari sikit lagi ada ni dalam riwayat. Dia pedaya sampai kalah jadi pihak Sayyidina Ali tu dalam majlis tahkim. Macam-macam lah cerita kan. Sebenarnya tak kena, bukan gitu. Cerita tu sendiri pun ada ke tak ada tak tahu, takut orang rekod. Bukannya ada dalam hadis. Cerita sejarah. Kalau ada versinya banyak, tak serupa. Hak sebenarnya puak-puak ni dia takut. Abu Musa al-Asy'ari dengan Ammar bin al-As ni orang cerdik, dan mereka ni tak ada terlibat sebelum pada ni apa dipilih dua orang. Sebab mereka ni tak ada terlibat dalam perang duduk alik Sayyidina Ali ke alik Muawiyah. Dia berkecuali. Sebab tu dipilih. Tapi dia ni pilih hak ni, hak ni pilih hak ni. Dia tidak masuk dalam kumpulan mana-mana sebelum pada tu. Dalam perang Jamal ke apa, dia tak terlibat ni.
Dan orang tahu dia orang yang hebat, orang yang cerdik. Hak kata kita letak dulu jawatan kedua-dua je. Lepas tu Abu Musa al-Asy'ari letak Sayyidina Ali lucukan jawatan dia, khalifah dia. Lepas tu suruh Muawiyah tak sini. Macam-macam lah ceritanya kan. Lepas tu dia bersumpah, dia ni kata macam-macam lah. Kata kepada Ammar bin Al-As, itu semua cerita tak betul. Tak betul. Dalam sejarah ni banyak benar lah penyelewengan fakta. Hak orang molek-molek jadi tak molek. Banyak benar. Antaranya hak jadi terfitnah dalam sejarah ni Ammar bin Al-As. Seorang lagi lebih dahsyat lagi hak kena, iaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj juga tak ada molek. Tak ada kali dalam dunia ni orang sezalim tu. Berkali Stalin ke Rusia tu ataupun hak mana-mana teruk dah diktator dalam dunia ni, tak leh setara tu. Tak leh setara tu. Dah muka dalam kisah cerita 1000 orang bunuh, tak ada sebab. Saja-saja dia nak bunuh. Kalau ada sebab tu tak kira lah. Kalau lah lagu ni sungguh lah Hajjaj ni lah. Macam mana Ibnu Umar semaya di belakang dia. Semaya di belakang dia. Hasan Basri ni imam-imam besar ni, semaya di belakang dia. Dalam Bukhari ni sendiri, Imam Bukhari meriwayatkan Ibnu Umar hormat sangat kepada Hajjaj, sehingga dia jalan tepi, Hajjaj jalan tengah. Hormat iring Hajjaj bin Yusuf. Macam-macam lah orang kata ini sahabat-sahabat tak pakal, macam-macam. Pasal apa? Pakar buah sejarah saja. Ya sebenarnya tidak begitu. Kalau di Mesir, orang Mesir akan terhutang budi sampai bila-bila kepada Ammar bin Al-As, sebab dia orang yang mula-mula bawa Islam ke sana. Maka orang di Pakistan akan terhutang budi kepada Hajjaj bin Yusuf sampai bila-bila, sebab Islam sampai ke sana sebab dia. Berapa orang, berapa juta orang masuk Islam sampai ke ni, sampai ke ni. Semua boleh ke dia tu, sebab dia hantar Muhammad bin Qasim, seorang panglima, anak muda umur 18, pergi takluk Pakistan. Hajjaj bin Yusuf lah hak jadi ketua dia ni. Dengan sebab itu, kalaulah ada hak cerita hak banyak tadi tak ada asas semua tu, kata bunuh orang koksi ke apa tu, tak ada asas. Sebenarnya musuh-musuh Islam, musuh sejarah Islam, dia tahu Hajjaj ni buat kerja kemah, dan buat dia sudah terancam, dia buat macam-macam cerita fitnah. Dia buat fitnah macam-macam kepada Hajjaj. Ya sebenarnya tak ada asas. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang sahih seperti Bukhari, tak ada gapo Hajjaj. Tak ada pula disebut benda-benda lagu tu tak ada. Dan kalaulah adalah dosa, berapa ramai orang Islam ke dia? Berapa? Kalau kita mengislamkan, Nabi kata seorang saja orang kafir masuk Islam lebih baik daripada dunia dan segala isi. Seorang ya. Ni berapa juta orang Islam, ahli ibadah, ahli ilmu, macam-macam di sana. Tuhan tak boleh hapus kau dosa dia. Dosa-dosa lagu mana? Dosa semua boleh Tuhan hapus. Kalau ia pun dia berdosa, kita tidak kata dia maksum. Tu bendanya. Jadi dalam sejarah ni banyak tak boleh pakai lah. Itulah boleh reka cerita je, tak boleh pakai. Ammar bin Al-As, begitulah ceritanya, secara ringkas. Hak panjang lagi tu, panjang lah cerita dia ni. Ada orang buat kitab suku dah, kitab lah beratus-ratus muka surat cerita pasal dia, bukan sebuah dua. Sejarah dia ni maklum sejarah dia. Kita balik kepada nota tadi 313 tadi. Setelah terjemah, tujuan Imam Bukhari mengemukakan kisah Ammar ini ialah untuk menarik perhatian pembaca kepada satu persoalan lain yang juga mempunyai perkaitan rapat dengan perbincangan sebelum ini. Persoalannya ialah, bolehkah seseorang yang berjunub atau berhadas bertayamum dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk dan air yang ada juga sangat sejuk serta tidak dapat dipanaskan?
Itu satu benda baru kita dapat. Dia buat mari cerita Ammar tadi, hak asalnya nak royak orang sakit boleh. Orang sakit lagu mana, kebimbangan sakit, musafir, hak tu ya. Besar perkara lagi. Daripada cerita Ammar bin Al-As ni boleh difaham satu perkara lagi. Kalau kerana sejuk sangat lagu mana, boleh ke tidak bertayamum? Air ada, tapi air tidak boleh dipanaskan. Kalau guna, ada kebimbangan lah, kebimbangan jatuh sakit ke apa-apa lah, seperti tadi lah, boleh ke tidak? Tapi kalau ada air boleh dipanaskan, kena panas, tak boleh. Dalam keadaan itu tak boleh tayamum. Panas air, tapi air semaya lah. Lepas tu kita kata, walaupun nak habis waktu pun pasal air ada, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau semaya hak sunat-sunat boleh. Nak jaga misalnya orang semaya jenazah, walaupun ada, itu pun ada khilaf juga. Bagi orang yang terima boleh semaya macam semaya jenazah ke. Kalau tidak kita tak ada, orang nak akad dah lah jenazah tu. Kalau kita tak pergi selalu, kita tayamum, tak ada nak ambil air semaya, tak apa. Tapi kalau semaya fardu tak boleh. Ada air tu kena panah. Lepas tu tak ada, kita akan jadi kena qada. Tak apalah qada pun, pasal ada air tak boleh. Serupa dengan kita nak buang air telajak lah, kita kata waktu subuh nak habis dah, nak habis dah. Kalau kita sembahyang subuh dalam keadaan serah tak sedap lah, tertekan, tak boleh. Sebab Nabi SAW ada sebut dah, jangan sembahyang dalam keadaan wahwa yudafi'uhul akhbathan. Jangan sembahyang dalam keadaan dia ditekan oleh dua perkara yang buruk. Dia sebut dua perkara yang buruk tu, air besar dan air kecil lah. Dalam keadaan kita tertekan, nak kecil terlajuk, jangan sembahyang. Nak buang air besar terlajuk, pergi buang. Habis waktu pun tak apa, qada lah. Nak mana? Tapi kita nak sembahyang dalam keadaan gitu tak boleh. Kalau mengikut Daud Zahiri, dosa kalau sembahyang. Dosa, tak sah sembahyang itu. Dia pakai lagu tu selalu. Dia jenis kerah, jenis strik gitu. Jika seseorang bersembahyang dengan bertayamum dalam keadaan itu, adakah sembahyangnya perlu diulangi? Kalau dalam waktu lepas tu ada air panah, atau diqada lagi selepas itu. Kalau tak ada habis waktu semula, kena qada ke tidak? Bagi Bukhari, berdasarkan hadis Ammar di atas, seseorang boleh bersembahyang dengan bertayamum dalam keadaan ini. Sembahyangnya dikira sah, sembahyang sah, dan tidak perlu diulangi kalau waktu masih ada, atau diqada lagi selepas itu, tak perlu dah. Alasannya ialah Nabi SAW tidak berkata apa-apa kepada Ammar. Jelas tadi itu. Tidak ada juga dalil yang menunjukkan baginda SAW menyuruh Ammar atau sahabat-sahabat yang menjadi makmumnya supaya mengulangi atau mengqada sembahyang yang telah ditunai mereka bersama Ammar. Tak ada dalil. Bila tak ada dalil, kira Nabi SAW mengesahkan dah pada waktu. Jadi ia merupakan takrir dari pihak Nabi SAW sendiri. Antara tokoh ulama yang sependapat dengan Bukhari dalam masalah ini ialah Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Malik, Hasan bin Saleh dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Imam Syafi'i dan Ahmad dalam satu pendapatnya yang lain mengatakan orang itu perlu mengulangi atau mengqada sembahyangnya, sama ada ia bermusafir atau bermukim. Tak cara. Kalau lagu ni keadaannya dia kena qada. Tapi ini salah satu pendapat. Dalam pendapat asal lagi tak perlu. Serupa dengan Imam Bukhari juga. Ada juga berpendapat jika dia bermusafir, tidak perlu dia mengulangi sembahyangnya. Dia beza pula. Okey, sejuk sajalah. Tak boleh nak guna air sejuk tadi. Tetapi kalau bermukim, dia perlu mengulangi semula sembahyang yang telah dikerjakannya. Imam Abu Yusuf dan Muhammad adalah antara tokoh yang berpendapat demikian. Yang ni ada beza pendapat. Lepas tu beza pendapat tu ceritanya bebas lah kita. Bebas. Islam ni memang terbuka semua. Tak apa beza pendapat. Imam Syafi'i dan Ahmad juga berpendapat begitu dalam salah satu riwayat mereka.
Ini ada beberapa pendapat mereka ni.